apa kita tidak dapat pendedahan yang betul apa itu tasawuf. Tasawuf ni ikhwan satu ilmu yang kotor, ayat acak pun tak kotor lagu dia. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotor, lebih kotor daripada ayat acak dalam parit. Lebih pada akidah maupun pada ibadah maupun pada akhlak, A to Z, semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saya boleh buktikan. Sebagai orang Islam, mau tak mau terpaksa mengamalkan tasawuf di samping kita amalkan fiqh dan sebagainya. Tasawuf adalah menjadi juzuk bagi ajaran Islam yang tak dapat dipisah-pisahkan. Sebagaimana juga fiqh menjadi juzuk bagi ajaran Islam yang tak boleh dipisah-pisahkan. Cuma nasib tak baik kita, satu masa dulu kita telah dijajah secara fizikal, dan sekarang ini masih lagi dijajah secara al-ghazwul fikri, secara minda. Oleh kerana menjajah ni satu lumrah hidup dunia, kewajipan kita sebagai orang Islam diajar supaya melakukan pengubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu bangsa kecuali bangsa sendiri mengubahkan ma bi anfusihim, benda yang melekat, yang terpaku dalam jiwa mereka. Jiwa orang Islam sewaktu mereka dijajah, mereka asingkan tasawuf daripada orang-orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah dipilih daripada orang yang tahu bagaimana cara nak jajah ekonomi, bagaimana cara nak jajah sosial, bagaimana cara nak jajahkan budaya, supaya semuanya hala tujuannya kepada sekular dan kepada hidup setakat dunia saja. Tak usah fikir masalah akhirat, tak usah fikir masalah syurga neraka, tak usah fikir masalah dosa pahala. Kalau ada juga orang yang berfikir begitu, dia akan dijajah dan dia akan dikena ketindakan oleh penjajahan. Maka terasinglah pegawai-pegawai yang memerintah negeri, terasinglah pegawai-pegawai tarbiyah daripada sebahagian besar daripada agama dia sendiri, iaitu tasawuf. Maka ketika itu tidak ada beza lagi di antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam. Kerana Islam sebagaimana yang disebut ialah sekejap tadi, iaitu tasawuf adalah juzuk daripada Islam. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat ini Allah menerangkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas Nabi ada 4. Yang pertamanya yatlu 'alaihim, yang keduanya yuzakkihim, yang ketiganya yu'allimuhumul kitab, dan yang keempatnya yu'allimuhumul hikmah. Bila 4 ni menjadi tugas sekaligus bagi seorang Nabi, maka sudah tentu manusia Muslim tidak boleh sekali-kali ambil 1, 2, 3, mesti ambil keempat-empatnya sekali. Sebagaimana rukun wudu, bila kita ambil wudu, dia mesti ada anggota-anggota yang perlu dibasuh. Tangan, tangan, sapu kepala, kaki dan sebagainya. Tiba-tiba kita muka, tangan, kepala dan kaki, kita hanya basuh muka saja misalnya, atau basuh kaki saja, kemudian terus kita nak semayang, sedangkan anggota bagi wudu belum cukup lagi, kita dah nak semayang dah, memang semayang kita tidak sah kerana anggota wudu belum cukup dibasuh ataupun disapu. Begitulah keadaan juzuk bagi Islam ialah sebagaimana kita semua tahu, ada iman, ada Islam, ada iman, ada tasawuf. Waktu Jibril alaihissalam turun dari langit berupa seorang manusia untuk nak belajar dengan Nabi Muhammad SAW, buat nak belajar dengan Nabi di Masjid Madinah. Itu kisah masyhur dalam hadis kecil tu pun disebut, hadis mata arba'in pun disebut. Jibril menanya Nabi, mal Islam ya Muhammad, wa mal iman ya Muhammad, wa mal ihsan ya Muhammad.
wa mata sa'ah ya Muhammad. Segala soalan ditumpu pada 4 perkara yang menunjukkan keempat-empat ini bila dicampur semua sekali barulah jadi ad-din. Maka berkatalah orang-orang ilmu hisab dan orang matematik, kata dia sebagaimana 1 campur 2 campur 3 bersamaan dengan 6, tak boleh tidak. Angka 6 tidak boleh akan jadi 6 kalau tidak dicampur 1 campur 2 campur 3 baru jadi 6. Gitulah keadaan ad-din, ad-dinul islami. Dia tidak akan jadi ad-din kalau tidak ada campur Islam, campur iman, campur tasawuf, barulah bersamaan dia ad-din. Kalau Islam saja tidak ada iman, tidak ada ad-din. Kalau iman saja campur Islam tapi tidak ada tasawuf, tidak ada ad-din. Jadi oleh demikian usaha menimbul balik tasawuf, khususnya diminta seorang politik cakap tasawuf, walaupun nampaknya ganjil sekarang ini, tetapi memang begitulah asasnya untuk mengembalikan Islam. Khususnya kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah raisus sufi. Nabi Muhammad adalah ketua tasawuf, orang tasawuf yang pertama di muka dunia. Sebagaimana beliau menjadi ketua fuqaha, beliau juga menjadi ketua sufi. Tidak ada fiqh maka tidak ada Islam, walaupun ada tasawuf. Tidak ada tasawuf, tidak ada Islam walaupun ada fiqh. Jadi oleh yang demikian, satu daripada perkara yang perlu kita perhati ialah ayat-ayat yang saya baca sekejap tadi sebagai asas bagi keperluan manusia pada tasawuf, sebagaimana keperluan manusia pada fiqh. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini ayat daripada Allah dalam Quran. Quran ini kita misalkan dalam zaman moden ini sebagai kertas kerja, plan. Saya ulang, saya takkan tarik kenyataan saya ni. Tasawuf ni satu ilmu punya kotak, lebih kotak daripada ayat ancak dalam parit. Lebih pada akidah maupun pada ibadah maupun pada akhlak, A to Z semuanya bertentangan dengan Quran dan Sunnah.